Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'ir mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Boleh Ustaz jelaskan, kupaskan berkenaan dengan bagaimana untuk kita merawat cinta dalam rumah tangga ni yang semakin pudar dari hari demi hari. Wallahu a'lam. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati Ustaz Tengku lah suami kepada Ustazah Asma dan kru yang alhamdulillah menjadi tetamu secara tiba-tiba sebab sebenarnya, tetapi memang bila tetamu datang tak kiralah tiba-tiba ke dirancang ke, semuanya membawa rahmat dan barakah insya-Allah. Terima kasih saya ucapkan terlebih dahulu kepada dua orang suami isteri yang saya sangat hormati dan krunya, kerana insya-Allah orang yang datang ziarah lebih tinggi pahalanya daripada orang yang diziarahi insya-Allah Jadi kita pergi kepada webinar yang akan diadakan pada insya-Allah pada 28 hari bulan hari Ahad tentang bagaimana kita nak merawat cinta Kalau dikatakan rawat, artinya cinta tu boleh sakit lah. Cinta tu boleh sakit, kalau tak sakit akan timbul rawatan Jadi kenapa cinta ni boleh sakit? Sebab cinta ni di hati. Bila hati tu pun boleh juga sakit, qalbun marid kata, hati yang sakit. Jadi bila hati tu boleh sakit, begitulah apa yang ada di dalam hati, iaitu cinta juga boleh sakit Jadi kalau kita lihat, kalau cinta yang sakit ni ada tanda-tandanya, macam badan juga kalau kita sudah tidak mesra lagi antara suami isteri, mungkin di sudut dia kata petanda rumah tangga yang baik itu iaitu kelembutan dah makin tak ada cakap pun dah makin keras, tinggi dan sebagainya. Dan kalau cakap tu tentu ada saja yang bertentangan sampai ada kata saya lebih suka mood silent aja kalau cakap sikit salah, kalau cakap sikit dah kata gitu, jadi lebih baik diam saja Jadi itulah tanda-tanda ataupun simptom gejala cinta yang sakit. Jadi bagaimana kita nak ubat itu. Jadi saya terus teranglah, saya katakan rumah tangga saya sendiri dalam perjuangan juga, dalam mujahadah juga Jadi kita harap dengan kita menyampaikan perkara-perkara ataupun panduan-panduan ini kita atas kapasiti kita sebagai pendakwah, iaitu kita nak baiki diri kita dan serulah orang lain. Jadi mungkin apa yang saya katakan itu belum juga dapat saya laksanakan dalam rumah tangga, tetapi insya-Allah kita sedang mujahadah bersamanya baik. Bila kata-kata cinta tu nak rawat macam mana, jadi kalau kita nak rawat, baliklah kepada asas dan teras balik. Orang kata back to basic lah. Back to basic. Bila kita kata cinta suami isteri ni, ini cinta kerana Allah. Jadi cinta kerana Allah tu mesti disandarkan kepada cinta kepada Allah dulu. Jadi cinta Allah dulu, cinta kerana Allah baru nombor dua. Jadi kalau sakit cinta kerana Allah, iaitu antara suami dan isteri, awalnya mesti sakit cinta kita dengan Allah dulu. Jadi nak rawatnya, kita jangan tengok dulu pasangan kita, tetapi tengok diri kita, bagaimana hubungan kita dengan Allah. Bagaimana solat kita, bagaimana zikir kita, bagaimana hubungan hati kita dengan Allah, macam mana dosa kita dan sebagainya. Jadi apabila kita renggang dengan Allah, maka itulah menjadi sebab kita renggang dengan manusia. Sebab hubungan hablum minallah dengan hablum minan nas tu dia saling berkait. Sebab itu dikatakan iman dan kasih sayang. Bertambah iman, bertambah kasih sayang. Tadi berkurang iman tu artinya berkurang iman, berkuranglah kasih sayang. Jadi kita nak akrabkan balik, nak tingkatkan balik kasih sayang, tingkatkan dulu hubungan kita dengan Allah. Tu yang cari kat situ tu satu. Yang kedua, cinta ni hasil daripada perkenalan. Sebab tu dikatakan sejauh mana kita cinta pada seseorang ialah sejauh mana kita kenal seseorang. Yang kenal ni bukan kenal nama dengan fikiran dan sebagainya, tapi kenal dengan hati. Sebab tu yang dikatakan arif itu bukan soal akal kita mengenal, tapi hati kita mengenal. Jadi rupa-rupanya dalam perjalanan kita rumah tangga yang dah 5 tahun, 6 tahun, puluhan tahun macam saya ni 30 lebih tahun dah kadang-kadang kesalahan kita tak sedar, kita menggunakan fail lama
dalam mengenal isteri kita ataupun suami kita. Paling lama dulu kan. Sebab manusia ni berubah. Tu saya katakan tidak timbul kita salah pilih suami, tetapi manusia boleh berubah. Tak timbul kita salah pilih isteri, tetapi manusia boleh berubah. Jadi istiqarah pun masih perlu mujahadah. Ya, ada setengah orang tu dia tanya, saya dah istiqarah dah, inilah jawapan yang Allah berikan pada saya, dia sebagai isteri saya, tetapi kenapa banyak masalah? Saya katakan istiqarah pun perlu mujahadah. Maksudnya ada lagi selepas tu. Jadi kita kenal lah. Kenal tu maksudnya, untuk kenal tu kita kena selalu bersama, cakap dari hati ke hati. Itu. Dan saya ingin bagi tips lah, pillow talk ni sangat penting. Pillow talk tu maksudnya sama-sama kita di kamar tidur, masa kita nak tidur sama-sama tu, banyak berbual waktu tu, banyak bercakap waktu tu kan, meluahkan hati dan sebagainya. Sebab waktu tu tempoh yang tenang kan, ya, dan sebagainya. Dalam suasana tu kita boleh cakap perkara-perkara yang dari dekat, apa yang kita tak puas hati ke, apa yang kita nak luahkan ke dan sebagainya. Jadi waktu tu kita kenal lagi kita punya kita punya pasangan. Jangan harap, jangan rasa kita dah kenal dia. Tak, manusia berubah. Jadi kita kenal berubah. Yang ketiga, kita perlu tingkatkan tanggungjawab. Itu selalu saya katakan, bila cinta demam, biarlah tanggungjawab yang menjaga rumah tangga buat sementara waktu. Betul. Jadi bila cinta ni demam, kadang-kadang kan memang tak boleh dipaksa-paksa hati kita, tapi tanggungjawab terus jalankan, tanggungjawab terus. Sebab tu kadang-kadang saya cenderung mengatakan cinta itu tanggungjawab. Cinta itu tanggungjawab. Maksudnya kita nak tanggung, kita akan ditanya dan kita kena soal dan kita perlu jawab. Itulah. Masya Allah Ustaz, sangat-sangat mendalam kata-kata tadi dan juga tips tadi, yang mana saya rasakan itulah antara benda-benda yang menguatkan rasa cinta dalam rumah tangga. Dan insya-Allah seterusnya saya persilakan Ustazah Asma. Dipersilakan. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Al-Fadil yang mulia Encik Suami Tengku Fazil bin Tengku Yahya. Seterusnya guru kami, masya-Allah, Al-Fadil Ustaz Fahrul Muhammad Joy. Subhanallah. Jadi bila sebut tentang merawat cinta, tuan-puan dah boleh rasa dah bila Ustaz Fahrul menyebutkan tentang beberapa poin tadi tu, walaupun simple tapi poin Ustaz selalunya penuh dengan isi yang tersurat dan tersirat. Pada kalimah yang Ustaz gunakan, cinta itu, merawat cinta, maksudnya cinta ini ada juga sakit kan. Cinta ini ada waktunya demam. Sangat special istilah tu. Kalau kita demam, kita perlu diberi perhatian lah kan. Sama juga ketika cinta kita sedang sakit, kita perlu beri perhatian dan perlu bertanggungjawab. Masya Allah, subhanallah. Kemudian bila Ustaz sebut tentang kalau cinta kita kerana Allah, kalau ada masalah dengan cinta, kita kena perbaiki cinta kita dengan Allah. Subhanallah, itu sangat hebat Ustaz. Maksudnya orang yang cinta kerana Allah, kalau ada masalah cinta dia dengan suami, dengan pasangan, bukan fokus sangat kepada nak perbaiki, pergi bercuti berdua, pergi melancong sana sini, pergi tengok movie sama-sama. Dia kata sebab nak merawat ada masalah cinta. Tapi kalau betul cinta kerana Allah, sama-sama membaiki hubungan dengan Allah. Okey Encik, tangan kanan Encik. Ni tangan kanan kan? Okey. Ni saya belajar daripada Ustaz. Ustaz tulis cinta ni dia ibarat seperti ni. Okey. Gitu. Ustaz buat piramid kan? Okey. Soalannya Allah di sini, bukan kita nak sebut Allah di sini. Okey. Bila dua-dua suami dan isteri sama-sama menuju kepada Allah, mereka akan bersatu. Subhanallah. Ustaz pernah lukis kan? Ustaz lukis piramid, kemudian Ustaz tu nama Allah. Kemudian apabila suami pun memperbaiki diri, mendekatkan kepada Allah, isteri pun mendekatkan kepada Allah, kita akan saling bertemu. Jadi itulah. Okey Cik. Cik macam kagumnya kan? Subhanallah. Okey. Jadi kita tahu antara kelebihan guru kita Ustaz Fahrul, dia memudahkan kita untuk memahami sesuatu istilah, sehingga kan bila sepanjang kita mendengar penyampaian Ustaz, kita akan banyak
Yelah, betul. Subhanallah, Allahu Akbar. Sama juga istilah yang saya selalu guna dalam ceramah, hamba Allah yang saleh dan juga khalifah yang musleh. Itu pun saya belajar daripada guru, baru saya faham konsep kita ni sebelah kanannya hamba Allah, sebelah kirinya khalifah Allah. Sebagai hamba kena jadi hamba Allah yang saleh, sebagai khalifah kena jadi khalifah yang musleh, iaitu yang memberikan kebaikan. Jadi insya-Allah seminar pada hari Ahad ini, bagaimana kita nak jadi suami yang saleh dan musleh, yang baik dan memberi kebaikan kepada isteri dan anak-anak. Bagaimana kita pula isteri untuk menjadi isteri yang saleh dan musleh, kan? Isteri yang salehah dan yang memberikan kebaikan kepada keluarga. Masya-Allah. Allahu Akbar. Mungkin ada yang tanya, Ustazah, kalau piramid tu kan dia dua-dua bergerak, memang bertemu lah akhirnya. Tapi macam mana kalau seorang je yang bergerak? Contohnya dia orang suka tanya isteri lah ni, isteri je bergerak menuju Allah, kan makin baik. Suami ni tak bergerak. Subhanallah tuan-tuan sekalian, sebenarnya kekuatan kita menuju kepada Allah itu luar biasa. InsyaAllah dengan keikhlasan kita berubah menuju Allah, Allah akan menarik suami ini untuk sama-sama kita bertemu di atas cintanya Allah. InsyaAllah. InsyaAllah. Subhanallah. Ustaz, saya dah jumpa ramai pasangan yang begini, bila dia mengeluh, Ustazah, saya dah buat macam-macam, saya kata mungkin kita belum betul-betul ikhlas. Mungkin kita mengharapkan perubahan suami untuk kepentingan diri kita. Sebab kita rasa kalau suami berubah, untunglah kita. Berubah tu untuk kita. Bukannya kita nak pasangan kita berubah untuk sama-sama dapat redha Allah. Maksudnya bukan untuk suami berubah untuk suami. Maksudnya kita bayangkan kalau suami berubah, ya Allah, untungnya lah dia boleh masuk syurga sama-sama sekian-sekian. Tapi ramainya kita nak anak berubah untuk kita. Kita dapat pujian, anak orang puji, bagus, untuk kepuasan hawa nafsu kita, walaupun kita minta dia berubah ke arah kebaikan. Jadi bagaimana kita nak ikhlaskan hati, ya Allah, kita nak pasangan berubah, anak berubah, kita berubah, itu sebab nak dia merasai manisnya, kan, cinta kepada Allah, manisnya ibadah, manisnya menjadi ahli Al-Quran dan sebagainya. Masya Allah, subhanallah.